إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif rahimahullahu ta'ala: faslun fi ba'di sunanil khutbati wa salatil jum'ati. Qala rahimahullahu ta'ala: tusannu ala minbarin fa in lam yatayassar fa ala murtafa'in wa an yusallima 'inda dukhulihi wa 'inda tulu'ihi wa idza aqbala 'alaihim wa an yajlisa halatal adhani wa an yuqbila alaihim wa an takuna al khutbatu balighatan mafhumatan qasirah wa an ya'tamida ala nahwi asa bi yasarihi wa yumnahu bil minbari wa yubadiru bin nuzuli wa yukrahu iltifatuhu wal isharatu bi yadihi wa daqquhu darajal minbari wa yaqra'u fil ula الجمعة وفي الثانية المنافقين أو في الأولى الأعلى وفي الثانية الغاشية جهرا. Kata Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala: nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa ulumi masyayikhina wa barakatihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Katanya, faslun, ini satu fasal, ai fi ba'di sunanil khutbati wa salatil jum'ati. Fasal ini pada menyatakan sebahagian sunat-sunat khutbah dan salat Jumaat. Ini sunat bagi khatib lah. Fasal ini fasal perkara-perkara yang disunatkan bagi khatib dan juga imam pada salat Jumaat. Yang sunat-sunat umum bagi semua orang pada hari Jumaat itu pada fasal yang seterusnya. Fasal yang kita baca sekarang ni fasal yang membincangkan tentang perkara-perkara yang sunat dijaga dan dilakukan oleh khatib, iaitu orang yang baca khutbah, ataupun imam, iaitu orang yang mengimamkan salat Jumaat. Kadang-kadang khatib dan khutbah itu ialah orang yang sama. Dia adalah khatib, dia adalah yang baca khutbah, dan dia juga adalah imam yang mengimami salat jemaah. Salat Jumaat itu kadang-kadang khatib dan imam itu ialah dua orang yang berbeza, dua orang yang berlainan. Seorang baca khutbah, dia khatib, dan seorang lagi jadi imam untuk salat Jumaat, maka dia imam saja pada hari itu. Dan kedua-duanya tidak ada masalah. Sama ada khatib itulah yang jadi imam dan itulah yang sunnahnya, itulah yang afdalnya, ataupun diagihkan, dipisahkan, seorang jadi
khatib dan seorang lagi jadi imam. Maka dalam keadaan yang kedua, iaitu berbeza di antara imam dan khatib, maka disyaratkan imam tersebut sekiranya tidak cukup 40 ataupun kurang daripada jemaah yang ada, sekiranya imam tersebut bukanlah orang yang membaca khutbah, disunatkan bukan disyaratkan, disunatkan bagi orang yang jadi imam sedangkan dia tidak membaca khutbah, disunatkan ialah orang yang mendengar keseluruhan rukun khutbah Jumaat. Sunat sajalah, sunat saja. Tapi kalau tak pun ahli Jumaat dah cukup, yang mendengar khutbah tu dah lebih daripada 40 orang ahli Jumaat yang kita bincangkan syarat-syaratnya pada fasal-fasal yang sebelum ni, maka sah, tak ada masalah apa. Walaupun dia baru sampai, dia jadi imam Jumaat, lewat ke lagu mana ke, orang besar ke, ulama dan sebagainya, baru sampai ke masjid kita dan sebagainya ketika tengah khutbah ataupun di penghujung khutbah yang kedua, dan kita tolak jadi imam, minta jadi imam, tabarukan, mengambil keberkatan dan juga mengambil istifadah dan intifak, mengambil manfaat untuk kita jadi makmum di belakang dia, walaupun dia tak dengar khutbah Jumaat, maka sah. Tapi hukum asalnya disunatkan bagi orang yang nak naik jadi imam Jumaat tu, kalau dia tidak membaca khutbah, dia bukan khatib, maka disunatkan dia ialah orang yang mendengar keseluruhan khutbah Jumaat, maksudnya mendengar keseluruhan rukun dalam 2 khutbah Jumaat. Ini syarat-syarat untuk imam dan khatib lah, syarat-syarat untuk khatib dan untuk imam, bukan syarat sunat. Sunat-sunat yang digalakkan ataupun yang dituntut ke atas khatib dan juga imam memeliharanya pada hari Jumaat. Qala rahimahullahu ta'ala, tusannu ala minbarin, disunatkan akan dia akan khutbah. Tusannul khutbah ala minbarin, di atas mimbar. Sunat baca khutbah di atas mimbar. Ini lilittiba' lah, kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disunatkan juga mimbar tersebut berada pada sebelah kanan mihrab. Yang sunnahnya mimbar untuk berkhutbah Jumaat ialah berada di sebelah kanan mihrab. Sunat saja. Kalau dia duduk di tengah masjid pun tak ada masalah apa. Ni sunnahnya ialah mimbar tersebut berada pada kedudukan kanan mihrab. Kanan mihrab maksudnya bila kita menghadap ke mihrab, mimbar tu di belah kanan kita. Bila kita berhadap ke mihrab, menghadap ke kiblat, mimbar tu berada di sebelah kanan kita, macam keadaan mimbar dalam Masjid Nabawi, lebih kurang itulah keadaan dia. Fa in lam yatayassar, maka jika tidak mudah ia, maksudnya kalau sukar untuk didirikan mimbar ataupun sukar untuk berada atas mimbar, ataupun tempat tu tak ada mimbar, kalau tak ada, fa'ala murtafa'in, maka di atas tempat yang tinggi. Dia kena buatlah sikit binaan pelantar ke, lapik bagi tinggi sikit ke dengan apa-apa, papan ke apa ke, rusi ke apa ke, bagi tinggi sikit daripada orang lain, supaya khutbah tersebut lebih sampai, suaranya lebih didengar bila dia berada pada tempat yang tinggi. Suara dia boleh sampai ke tempat yang lebih jauh. Sebab kedudukan orang yang mendengar khutbah ni tak semua berada di depan imam. Ada setengah ahli Jumaat yang berada jauh sikit daripada imam. Maka untuk ablar, dia panggil ablar fil i'lam, lebih menyampaikan pada i'lam, pada menyampaikan khutbah tu, pada memperdengarkan khutbah tu, maka disunatkan berada pada tempat yang lebih tinggi daripada kedudukan makmum yang mendengar. Baik, sunat je lah. Sunat kalau dia berdiri macam orang lain di tempat biasa pun, dia bagi khutbah di tempat imam sekalipun, tak ada masalah apa, sah khutbah tu. Ni sunat, ni cerita pasal sunat. Ini semua mengikut perbuatan Nabi SAW. Kalau tempat tinggi pun tak ada, maka disunatkan bersandar kepada sesuatu, seumpama kayu, seumpama batang pokok, seumpama tiang, seumpama dinding dan sebagainya. Disunatkan bersandar, disunatkan istinad.
bersandar kepada sesuatu supaya lebih kuat penyampaiannya. Bila kita bersandar ni, suara kita akan dilontarkan dengan lebih kuat. Tak apa. Itu macam mana yang Nabi SAW lakukan sebelum diperbuat mimbar untuk baginda SAW lah. Nabi bersandar kepada batang pohon kurma. Batang pohon kurma sebelum daripada dibina mimbar untuk Nabi SAW. Ini ikut sunnah Nabi lah. Itu yang mai cerita lepas pada tu, bila mana Nabi berkhutbah atas mimbar tu, tunggul kurma tersebut menangis tu. Bunyi suara teriak macam budak-budak tu. Tengok dalam Syama'il. Lagi wa an yusallima inda dukhulihi. Sunat juga bagi khatib itu, dan bahawa memberi salam ia khatib inda dukhulihi, ketika masuknya khatib akan masjid. Ketika khatib masuk masjid, maka disunatkan memberi salam kepada jamaah ataupun hadirin yang dia jumpa pada permulaan masuk masjid dia tu. Pada permulaan masuk masjid dia tu, sunat dia bagi salam. Sunat dia bagi salam. Tak disunatkan bagi imam untuk melakukan tahiyatul masjid. Tak disunatkan bagi khatib untuk khutbah Jumaat. Orang yang nak menyampaikan khutbah Jumaat tidak disunatkan baginya melakukan tahiyatul masjid, dengan qaid sekiranya dia datang pada masanya yang tepat. Mana masa yang tepat untuk khatib datang masjid untuk solat Jumaat ni? Ketika khutbah dah nak mula, iaitu selepas daripada azan yang pertama, sebelum daripada azan yang kedua, azan Jumaat. Dia tak sunat datang awal. Ni akan dibincangkan dalam fasal yang selepas ni lah. Untuk orang lain disunatkan tabkir, disunatkan datang awal ke masjid pada hari Jumaat. Disunatkan datang ketika lepas daripada syuruk, lepas daripada terbit fajar, selain daripada imam. Imam artinya orang yang akan menyampaikan khutbah lah, orang yang akan menyampaikan khutbah dan mengimami jemaah Jumaat pada hari itu. Dia sunat datang lewat. Dia sunat takhirkan kedatangannya ke masjid sehinggalah pada sampai masa dia untuk berkhutbah. Maka bila dia mai tu masuk masjid, maka dia bagi salam kepada orang yang berada, jemaah yang ada ketika dia masuk masjid itulah. Dan dia tak sunat baginya untuk melakukan tahiyatul masjid. Itu kalaulah dia datang pada masanya yang tepat. Tapi kalaulah dia datang awal, macam kebanyakan khatib kita sekarang ni, imam Jumaat dan khatib kita sekarang biasanya mai awal. Kerana sebelum Zuhur dah mai dah. Ada yang menyampaikan kuliah dulu sebelum daripada masuk Zuhur dan sebagainya. Kalau yang tak ada kuliah pun biasanya sebelum daripada masuk waktu Zuhur dah sampai dah. Lebih-lebih lagi khatib-khatib yang jadi jemputan rata ni. Maka orang yang macam tu, bila mana dia dah berada dalam masjid sebelum sampai masa untuk berkhutbah, maka dia sunatlah melakukan tahiyatul masjid. Jadi sunat tak sunat untuk khatib tersebut melakukan tahiyatul masjid melihat kepada keadaan dia. Kalau dia datang tepat pada masanya, artinya pada masa dia nak berkhutbah dah, waktu tu baru dia mai, maka tak sunat dia lakukan tahiyatul masjid, dia terus ke mimbar. Tapi kalau dia datang awal sebelum daripada masuk Zuhur ataupun selepas daripada masuk Zuhur, cuma bukan masanya lagi untuk buat solat Jumaat. Contohnya jemaah yang wajib hadir tu tak sampai, tak cukup quorum lagi, tak cukup bilangan 40 lagi ahli Jumaat, tak cukup bilangan ahli Jumaat, tak boleh buat Jumaat lagi. Bila tak sampai masa lagi, tak masuk waktu, tak cukup syarat lagi untuk memulakan khutbah, dia dah sampai masjid dah, maka sunat bagi dia masuk masjid dan melakukan tahiyatul masjid. Ada dua keadaan kat situ lah. Kita tengoklah kita dalam keadaan yang mana. Kalau kita khatib pada hari tersebut, maka kita tengok dalam keadaan mana. Kalau kita sampai awal, buat tahiyatul masjid dulu, sunat, macam orang lain juga. Tapi kalau kita sampai tu memang ngam masa dia, memang betul seperti mana yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, seperti mana yang berlaku sunnah Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin, maka tak disunatkan untuk kita tahiyatul masjid. Kita masuk masjid, bagi salam kepada orang yang berada pada jemaah yang kita mula-mula jumpa ketika kita masuk masjid tu, bagi salam kat mereka, kemudian terus ke mimbar. Tengok keadaan kita.
Lagi wa inda tulu'ihi, dan ketika naiknya imam ataupun khatib, naiknya dia akan mimbar tu, naik ke mimbar pun sunat bagi salam juga, pun sunat bagi salam juga. Di dalam kitab kita ni sunat bagi salam kali yang kedua lah. Kali yang pertama ketika dia masuk masjid, jemaah yang ada ketika dia masuk masjid itu bagi salam ke mereka dulu, sampai ketika mana dia nak naik ke mimbar, maka dia bagi salam pula. Dia bagi salam pula. Dia bagi salam pula. Sebab pada ketika tu dia nak mufarakah dengan orang yang berada pada sekitar mimbar untuk dia naik ke mimbar. Tu bagi salam yang kedua. Bagi salam yang kedua. Kalau dalam kitab-kitab lain, dalam syarah pun ada sebut, sebelum daripada dia bagi salam ketika nak naik ke mimbar tu, ketika mana dia sampai ke mimbar tu sunat dah dia bagi salam. Itu salam yang kedua lah kalau ikut dalam syarahan kitab-kitab fiqh yang lain. Masuk dalam masjid sunat bagi salam pada jemaah yang ada dalam masjid tu, jemaah yang dia mula-mula jumpa tu. Kemudian bila dia sampai kepada mimbar, maka sunat pula bagi salam kali yang kedua kepada orang yang berada berdekatan dengan mimbar. Kemudian ketika mana dia nak naik ke mimbar, nak mufarakah dengan mereka lah, nak naik ke mimbar, sunat pula bagi salam. Sunat pula bagi salam ketika nak naik ke mimbar. Wa idza aqbala alaihim, dan sunat juga bagi salam ketika menghadap kepada mereka itu hadirin. Ketika menghadap kepada mereka itu hadirin. Ni sunat yang ketiga dalam matan kita lah. Tapi sunat salam yang keempat dalam kitab-kitab fiqh yang lain. Dalam kitab-kitab fiqh yang lain, ini sunat memberi salam buat kali yang keempat, iaitu bila dah naik mimbar, bagi salam sebelum daripada dia duduk dan sebelum daripada muazzin mengazankan azan Jumaat yang kedua. Ni sunat 4 kali bagi salam dalam kitab-kitab fiqh yang lain. Dalam kitab kita ni 3 kali lah. Ketika dia masuk masjid, kali yang pertama. Dalam kitab kita ni, ketika dia nak naik ke mimbar, dia nak mendaki mimbar, ketika dia mendaki mimbar kali yang kedua, dan ketika mana telah sampai ke atas dan berhadap semula kepada jemaah hadirin sami'in ahli Jumaat yang ada sebelum daripada dia duduk. Sunat bagi salam kali yang ketiga ni dalam kitab kita. Dalam syarah bagi matan kita dan juga dalam syarah-syarah yang lain menyebutkan sebelum daripada naik mimbar tu, ketika mana dia masuk ke masjid, sunat bagi salam. Ketika mana dia sampai ke mimbar, sunat bagi salam. Ketika mana dia mula nak naik ke atas mimbar pun sunat bagi salam. Ketika dia menghadap kepada jemaah sebelum duduk di atas mimbar tu juga sunat bagi salam 4. Jadi beza 3, 4 tu lah. Kita tak buatlah yang ni. Jarang khatib buat benda ni. Khatib biasanya dibagi salam di atas mimbar tu saja. Tak apalah, sunat. Tapi kalau ikut sunnahnya begitulah. Kalau mengikut sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, tentulah itu. Dan ada satu qaul yang kuat dalam mazhab kita, sunat juga untuk khatib memberi salam kepada setiap saf yang dia lalu. Contoh, dulu masjid tak besar manalah, mungkin dalam 10 saf saja. Kalau ni masjid kita ni mungkin dalam 20 saf ataupun 25 saf. Tak apalah, banyak mana saf pun. Ada satu qaul yang kuat dalam mazhab kita berdasarkan kepada qiyas, katanya dalam syarahan dan perbahasan berkaitan dengan bab ni, qaul yang muttajih, qaul yang kuat pendapat dan pandangannya berdasarkan kepada qiyas, sunat khatib memberi salam pada setiap saf yang dia lalu, iaitu dia memberi salam kepada orang-orang yang berada di saf tersebut. Jadi kalau 10 saf, maka setiap kali dia lintas saf tu dia bagi salam ke orang di tepi-tepi dia. Langkah ke saf depan, bagi salam untuk orang yang di tepi-tepi dia. Seperti yang disebutkan dalam Tuhfah. Ini disebutkan dalam Tuhfah. Dalam Tuhfah sebut, yusannu lahus salam ala kulli saffin aqbala alaihim. Disunatkan bagi khatib memberi salam ke atas orang yang dia jumpa pada setiap saf. Pada setiap saf.
maka banyak kalilah bagi salam laginya. Tak nak sampai ke mimbar, tak nak naik ke mimbar tu, dan sebelum daripada salam yang dia ucapkan ketika mana dia telah berada atas mimbar sebelum dia duduk untuk memberi laluan kepada azan Jumaat. Kita khatib jarang buat dah benda ni. Khatib yang sekarang ni, biasa-biasa yang kita duk tengok jarang buat dah benda ni. Tidak lagi mengamalkan sunnah ni. Tinggal hanyalah bagi salam ketika sebelum azan Jumaat tu saja, sebelum dia duduk di atas kerusi di atas mimbar, sebelum daripada azan Jumaat saja. Pun tak apa dah lah, sekurang-kurangnya buatlah juga satu sunnah, kalau tak buat semua pun gitu. Dan memang tak disunatkanlah bagi dia untuk tahiyatul masjid, sebab kalau ikut etika yang betul bagi khatib, dia datang tu memang pada ketika Jumaat hendak didirikan dah, iaitu pada ketika dia sampai-sampai tu terus tala ke mimbar dan terus naik ke mimbar bersedia untuk baca khutbah ataupun memberi khutbah. Hangat. Lagi sunat bagi khatib lagi, wa an yajlisa halatal adhani, dan duduk ia khatib, dan sunat bahawa duduk ia khatib pada ketika azan, pada ketika azan, dengan bahawa pada ketika azan itu dia memberi faham yang sama bahawasanya sunat azan Jumaat itu pada ketika khatib telah berada di atas mimbar dan duduk. Dia vice versa, dibalik. Dan ketika azan Jumaat tu, azan yang kedua tu, sunat bagi khatib untuk duduk pada ketika tu. Sunat bagi khatib untuk duduk pada ketika tu. Macam tu juga sebaliknya, sunat juga untuk muazzin yang nak azan buat kali yang kedua, azan Jumaat, maka sunat dia azan ketika mana khatib telah duduk di atas mimbar. Jadi dia dua hala lagu tu. Dia dua hala lagu tu. Lagi sunat lagi, wa an yuqbila alaihim, dan sunat juga bagi khatib dan bahawa berhadap ia khatib atas mereka itu hadirin. Sunat berhadap atas hadirin dengan bahawa membelakangkan kiblat. Hadirin menghadap ke arah kiblat, khatib menghadap ke arah hadirin dan membelakangkan kiblat. Itu yang sunatnya. Kalau dilakukan secara sebaliknya, khatib menghadap kiblat dan hadirin membelakangkan kiblat, maka perkara tersebut makruh. Makruh sebaliknya. Yang disunatkan ialah khatib menghadap kepada hadirin dan membelakangkan kiblat. Itu yang disunatkan, iaitu hadirin, orang yang hadir Jumaat itu duduk menghadap ke arah kiblat dan khatib membelakangkan kiblat, menghala ke arah mereka. Sekiranya dilakukan atas jalan yang sebaliknya, apa jalan yang sebaliknya? Khatib menghadap kiblat dan hadirin membelakangkan kiblat. Mimbar duduk belakang, mimbar duduk belakang, ni duduk depan, mihrab duduk depan. Iaitu pada keadaan ni, pada ketika baca khutbah, makmum semua beralih pusing bagi belakang dekat kiblat, dan imam yang menghadap ke arah kiblat. Maka perbuatan seumpama tu makruh. Perbuatan seumpama tu makruh. Yang disunatkan ialah imam menghadap mereka itu dan membelakangkan kiblat. Sebab dia lebih berkesan untuk menyampaikan khutbah. Dia lebih berkesan untuk menyampaikan khutbah. Kalau imam diri menghadap kiblat pun sah khutbah tu, tapi tak dapatlah pahala sunat. Tak dapat pahala sunat. Lagi, wa an takunal khutbatu balighatan, dan bahawa adalah khutbah itu, sunat bagi khatib itu menyampaikan khutbah itu khutbah yang balighatan. Balighah kita terjemah dengan memberi kesan ataupun mengesankan. Khutbah yang menarik. Balighah dengan makna menarik. Sunat menyampaikan khutbah dengan cara yang menarik. Menarik lagu mana? Buat lawak ke tak? Jarkah orang ke tak? Menarik dengan makna
dan yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh kita, iaitu dengan ghayatul fasahah, satu, dengan kefasihan yang tinggi, tak tersangkut, tak menggunakan bahasa-bahasa yang susah difahami, menggunakan kalimah-kalimah yang tak mesra telinga. Dia mesti ghayatul fasahah, penyampaian yang fasih, penyampaian dia tidak sangkut, bahasa yang digunakan sesuai dengan laras pendengar, sami'in, hadirin, dan tidak menggunakan perkataan-perkataan yang tidak difahami ataupun kurang mesra pada telinga pendengar. Ghayatul fasahah, satu. Dikatakan juga mubalaghah ataupun mubalaghah itu ialah rasanatu sabki, ayat yang kemah, ayat yang serius, ayat yang tenang dan serius. Rasanah ni maksud dia tidak tergesa-gesa, tak kalut, penyampaiannya tenang, penyampaiannya tenang, tidak tergesa-gesa, tidak kalut, tidak terkejar-kejar, dan juga dalam keadaan yang serius, bukan buat lawak atas mimbar, bukan juga buat lebih kurang atas mimbar, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tak sepatutnya digunakan atas mimbar, perli orang nu kata kat orang ni, tak. Dia mesti rasanah, dia menjaga keaslian bahasa yang digunakan. Ayat yang digunakan tu mestilah ayat yang disampaikan secara tenang, dan juga ayat yang digunakan itu ayat yang serius, bukan untuk bermain-main, bukan untuk buat lawak dan sebagainya. Dua. Dan yang ketiganya dia jazalatul lafzi. Disebutkan kata balighah ni, salah satu makna dia, makna yang ketiga ialah jazalatul lafzi. Dia menggunakan lafaz-lafaz yang jelas, lafaz-lafaz yang jelas dan lafaz-lafaz yang kuat maknanya, lafaz-lafaz yang kuat makna dia, yang besar pengertian dia. Maka tu tiga kategori ataupun tiga ciri-ciri khutbah yang balighah, khutbah yang menarik. Dia fi ghayatil fasahah, fasih pada menyampaikan khutbah. Yang kedua, rasanatus sabki, susunan yang teratur, tidak tergesa-gesa dan serius. Dan yang ketiga, jazalatul lafzi, kalimah yang digunakan, lafaz yang digunakan, lafaz yang mengandungi makna yang besar, makna yang memiliki kefahaman yang luas. Sebab dengan ketiga-tiga ciri ni, dia lebih sampai kepada hati, lebih sampai kepada telinga dan hati pendengar. Ni tiga ciri khutbah yang balighah. Satu, wa an takunal khutbatu mafhumatan. Lagi pula khutbah tu khutbah yang memberi faham. Khutbah tersebut khutbah yang memberi faham. Sebab bila khutbah tu memberi faham, maka dia lebih memberi manfaat pada pendengar. Tak disyaratkan pada khutbah itu pendengarnya faham. Sebab tu disyaratkan dalam khutbah, dalam rukun khutbah macam yang kita mengaji sebelum ni, dalam fasal yang sebelum ni, antara syarat sah khutbah ialah rukunnya mesti dibacakan dalam bahasa Arab. Walaupun orang tak faham bahasa Arab tu, mesti guna ittaqullah contohnya, mesti guna ati Allah contohnya, walaupun orang tak faham. Tu rukun khutbah lah. Walaupun orang tak faham, sah. Sah. Tapi isi khutbah tu disunatkan, isi khutbah tersebut isi yang difahami oleh orang. Mai ke kampung kita, dia cakap orang putih contohnya, tak faham orang kampung kita, khutbah dalam bahasa orang putih, khutbah dalam bahasa orang putih, maka tak faham, sukar untuk difahami oleh orang kampung kita. Kalau orang bandar tu lain lah, ataupun cakap dalam bahasa Arab lagi jam. Jadi khutbah itu disunatkan khatib menyampaikan khutbah yang isinya dapat difahami oleh pendengar. Sunat saja, tak syarat, sunat saja. Kalau tak faham pun sah khutbah, kalau tak faham pun sah khutbah, asalkan cukup syarat-syarat rukun khutbah macam yang telah dibincangkan pada fasal yang sebelum ni. Ini sunat saja. Sunatnya isi khutbah itu isi yang difahami oleh pendengar, oleh hadirin, orang yang hadir salat Jumaat. Dan yang ketiganya, wa an takunal khutbatu qasiratan. Ciri khutbah yang ketiga, balighah yang pertama, mafhumah yang kedua, qasirah yang ketiga, ringkas. Khutbah tu ringkas, tak panjang berjela. Jangan terjemahkan qasirah dengan pendek, salah. Bukan salah, kurang tepat.
jangan terjemahkan khutbah yang qasirah dengan makna khutbah yang pendek. Salah, dia kurang tepat pada kefahaman. Dia mesti yang lebih tepat pada kefahaman ialah qasirah. Kat sini khutbah yang qasirah berarti khutbah yang ringkas. Khutbah yang ringkas. Sebab dalam syarah-syarahan dalam kitab-kitab fiqh menyebutkan qasirah ni dengan makna mutawassitatun bainat tawilah wal qasirah. Dia sederhana, pertengahan di antara panjang dan pendek. Itu baru betul qasirah dengan makna pendek. Ringkas dengan maksud sampaikan apa yang nak disampaikan dan jangan tukar khutbah jadi ceramah. Jangan tukar khutbah jadi ceramah. Sampaikan apa yang patut disampaikan dengan bahasa yang tepat. Dengan bahasa yang tepat. Jadi mesti ringkas lah, ringkas maksudnya. Ringkas tanpa mencederakan isi khutbah. Bukan dengan mana pendek lah, bukan khutbah pendek. Satu ayat 3-4 patah saja, satu ayat 3-4 patah saja, habis khutbah dak, bukan. Bukan khutbah yang pendek. Sebab dalam kitab-kitab fiqh kita, ulama mensyarahkan maksud khutbah yang qasirah ni dengan maksud mutawassitah bainat tawilah wal qasirah, iaitu khutbah yang sederhana, pertengahan di antara panjang dan pendek. Jadi bukan pendek yang kita maksudkan. Yang kita maksudkan ialah ringkas tetapi memenuhi dan mencapai maksud yang hendak disampaikan kepada pendengar. Ini jangan meleret. Kita bukan nak ceramah atas mimbar tu. Kita bukan nak mengajar atas mimbar tu. Kita nak berkhutbah. Kita nak berpidato. Menyampaikan pesanan-pesanan secara ringkas. Peringatan-peringatan mingguan secara ringkas kepada hadirin. Jangan duk betiak pasal jiran. Jangan duk ulah isu-isu yang terjadi di dunia dengan ulasan yang panjang lebar. Tak, tu bukan tempatnya lagi untuk khutbah. Tu lagi dalam kuliah hurailah panjang lebar. Khutbah Jumaat bukan tujuannya untuk tu. Khutbah Jumaat tujuannya ialah untuk memberi peringatan secara mingguan kepada hadirin. Peringatan-peringatan yang ringkas. Peringatan yang ringkas. Habis ni antara benda-benda ataupun sunat-sunat yang dituntut ke atas khatib untuk lakukan ketika mana dia berada atas mimbar untuk menyampaikan khutbah. Antara yang disunatkan lagi bagi khatib ialah dia mengkuatkan suaranya lebih daripada kadar yang wajib. Kadar yang wajibnya memperdengarkan kepada jemaah 40 orang ahli Jumaat yang wajib itulah, tu kadar yang wajibnya. Kalau bawah pada tu tak boleh. Dengan andai kata tanpa bantuan pembesar suara, tanpa bantuan mic, makanya suaranya tidak didengar oleh 40 orang ahli Jumaat, tak sah khutbah tu. Suaranya mesti lantang, mesti kuat, sehingga sekurang-kurangnya 40 orang ahli Jumaat yang wajib tu mendengar khutbahnya, mendengar rukun khutbahnya. Tu yang wajib. Sunat bagi khatib ialah meninggikan dan mengangkatkan suaranya lebih daripada kadar itu. Sunat bagi khatib mengangkat suaranya lebih daripada kadar itu. Sunat juga bagi khatib ialah antara benda yang disunatkan bagi khatib juga ialah tidak berpaling ke kiri dan ke kanan ketika membaca khutbah. Antara benda yang disunatkan juga bagi khatib ialah tidak berpaling ke kiri dan ke kanan semasa membaca khutbah. Dia mesti straight depan. Dia tak boleh sat beradab kanan, sat beradab kiri, memfokuskan perhatian dia kepada orang yang berada di kiri mimbar, di kanan mimbar. Sat dia fokuskan perhatian dia kepada orang yang berada di kiri mimbar. Tak, khatib atas mimbar khutbah Jumaat berdiri tegak terpacak menghadap depan. Tak sunat kiri kanan, tak sunat beralih kanan kiri. Ni bukan ceramah, ni khutbah Jumaat. Ni khutbah Jumaat. Itu. Sunat juga bagi khatib untuk tidak bermain-main dengan tangannya ketika berkhutbah. Tidak bermain-main dengan tangan dia. Dia pintai dia punya ekor sorban dia ke, dia duduk main dengan dia punya shawl dia ke, dia punya sutrah dia ke dan sebagainya. Tak disunatkan bagi khatib buat benda-benda itu. Yang disunatkan bagi khatib ialah dia dalam keadaan khusyuk seperti mana dalam salat. Maksudnya dia menghadap ke depan tu menyampaikan khutbah dengan suara yang lantang dan tidak berpaling ke kiri dan ke kanan macam dalam sembahyang. Macam dalam sembahyang. Itu yang disunatkan bagi khatib ketika menyampaikan khutbah. Ketika menyampaikan khutbah.
Ada tempat dia perlu kuatkan suara, dia kuatkan suara dah. Ada tempat yang dia perlu untuk mensedihkan nada dia, sedihlah nada tu. Tu dia panggil khutbah yang balighah. Khutbah yang memberi kesan, yang menarik. Ada tempat-tempat dia lah. Tapi dia bukan ceramah, dia bukan beralih kiri kanan dan sebagainya macam kita duk mengajak adak, bukan. Itu. Tu antara sunat-sunat dia. Tengoklah dalam kitab-kitab yang lebih panjang perbahasan tentang sunat-sunat ni, menyebutkan dengan lebih detail dan terperinci tentang sunat-sunat tu. Lagi wa an ya'tamida ala nahwi asah. Dan bahawa berpegang ia khatib di atas seumpama tongkat. Berpegang itu biyasarihi dengan tangan kirinya. Sunat bagi khatib memegang sesuatu pada tangan kirinya, dengan tangan kirinya, seumpama tongkat, seumpama pedang, seumpama tombak, seumpama panah dan sebagainya. Supaya lebih serius dia menunjukkan khutbah ini merupakan sesuatu yang serius, dia bukan sesuatu benda yang main-main. Sebab tu kelakuan dengan percakapan kita dalam khutbah mesti seiring. Dan bila kita sebut tadi khutbah yang fasihah itu, dia ialah yang khutbah yang memiliki rasanatus sabki, susunan ayat yang tenang, teratur dan serius. Maka percakapan kita tu mesti selari dengan perbuatan kita. Kita memegang, khatib memegang sesuatu dengan tangan kirinya, tongkat yang masyhur kita guna sekarang ni lah, ataupun pedang, ataupun tombak, ataupun anak panah dan sebagainya. Senjata lah cara mudahnya. Kalau kita nak pakai kerih pun pakai lah. Senjata. Senjata. Sunat kerana mengikut sunnah Nabi SAW. Tapi jangan nak pegang-pegang pedang menan pula. Ada yang pegang apa? Pegang pedang menan, ada yang pegang batang mok dan sebagainya. Itu nak jadi bermain-main dah. Kena serius lah. Khutbah kena serius. Khutbah kerja khutbah, situasi khutbah ialah situasi yang serius. Itu tangan kiri dia. Wa yumnahu, dan khatib tersebut i'timad, berpegang dengan tangan kanan itu bil minbari, pegang dengan mimbar. Tangan kanannya pegang mimbar, tangan kirinya pegang sesuatu seumpama tongkat, tombak dan sebagainya. Ni pun dengan kaitlah sekiranya pada mimbar yang dia pegang tu tidak ada najis. Kalau tempat mimbar itu ada najis, contohnya ada cicak ke, tu apa nama, tu siap lupa bersih dan sebagainya, jangan peganglah. Dia membatalkan khutbah. Sebab syarat khutbah, khatib mestilah bersih daripada hadas kecil, hadas besar dan juga najis. Kalau mimbar tu bersih elok, maka tangan kanan khatib sunat pegang mimbar, tangan kiri khatib sunat pegang sesuatu, tangan kanan khatib sunat pegang mimbar. Ini untuk mengelakkan tangan khatib itu bergawang-gawang. Sebab makruh menggawang-gawangkan tangan dan menunjukkan dengan tangan ke arah sesuatu dengan tangannya ketika berkhutbah, akan disebut bawah lagi. Akan disebutkan dalam 2-3 kenyataan lepas ni. Jadi untuk tidak memberikan peluang kepada tangan bergerak-gerak gawang dan sebagainya, macam duk ceramah tu, tangan sat gawang lagu ni, sat tunjuk lagu ni, sat angkat lagu tu dan sebagainya, tak. Maka tangan kiri khatib disunatkan memegang sesuatu seumpama Nabi SAW memegang pedang, tombak dan sebagainya, dan tangan kanan khatib memegang mimbar, sekiranya tidak ada najis pada mimbar tersebut. Sekiranya tidak ada najis pada mimbar tersebut. Kalaulah tidak ada sesuatu untuk dipegang, contohnya tidak ada sesuatu untuk dipegang, kanan pun tak ada benda apa nak pegang, mimbar tak boleh pegang, ataupun tak ada pemegang depan mimbar tu, tak ada. Kiri pun, tangan kiri dia pun tak ada apa yang dia nak pegang, tak ada tombak pun, tak ada kayu pun, tak ada tongkat pun, tak ada pedang, tak ada apa pun, tak ada. Maka disunatkan mengqiyamkan tangannya seperti mana dalam sembahyang. Macam mana kita berdiri qiyam dalam sembahyang, tangan kanan tak atas tangan kiri, letak di perut ni, letak di atas pusat tu, maka begitulah yang disunatkan bagi khatib. Itulah yang disunatkan bagi khatib, supaya tangannya tidak tergawang-gawang. Supaya tangannya tidak tergawang-gawang. Sekiranya kalaulah tangan dia diyakini bahawasanya dia boleh mengawal tangannya daripada menggawang-gawang ketika baca khutbah, walaupun dengan melepaskan tangan di sisi, maka tak mengapa, letaklah di sisi. Seperti mana yang disebutkan dalam
Tuhfah dan dalam Nihayah Syekh Ramli dengan Imam Ibn Hajar sebut benda tu. Kalau tak ada apa untuk dipegang dan sebagainya ketika berkhutbah, maka sunat diletakkan tangan kanannya ke atas tangan kirinya dan diletakkan pada sadar, pada dada ataupun pada perut, pada atas pusat seperti mana dalam kelakuan sembahyang. Gitu. Dan sekiranya dia yakin tangannya tidak bergawang-gawang, tidak bergerak-gerak ketika dia membaca khutbah, maka tak mengapa sekiranya dilepaskan tangannya berada pada sisi kakinya, sisi pinggangnya pada ketika berkhutbah. Macam kita berdiri dengar, berdiri dalam perhimpunan tu, kalau dia yakin tangannya tak bergerak-gerak, tak terangkat, tak gawang, tak tunjuk sana, tak tunjuk sini, maka bolehlah kalau dia tak perlu letak qiyam seperti mana dalam sembahyang pun. Tapi kalau tak yakin tangan diri dia boleh kawal tangan dia daripada bergerak-gerak, daripada duk tunjuk sana, tunjuk sini dan sebagainya, kalau tak yakin, maka yang disunatkan ialah meletakkan tangannya seperti mana dalam kelakuan sembahyang. Itu yang disunatkan bagi khatib. Lagi sunat bagi khatib juga wa yubadiru bin nuzul, dan disunatkan juga bagi khatib bersegera pada turun. Bersegera pada turun. Turun daripada mimbar lah, turun daripada mimbar untuk segera ke mihrab, untuk segera ke tempat solat. Sebab yang disunatkan kalau nak qamat, maka qamat ketika khatib sedang turun daripada mimbar. Itu keadaan yang disunatkan. Maksudnya ketika khatib sampai kepada tempat sembahyang jadi imam, sampai ke tempat dia, posisi dia untuk mengimami sembahyang tu, dia mihrab lah selalunya. Kepada ketika dia sampai tu, qamat telah selesai. Elok dia sampai, qamat habis. Itu yang disunatkan. Bukan imam ataupun khatib turun pergi berdiri kat tempat imam baru qamat dibaca ataupun dilaungkan oleh Bilal. Dia bukan lagu tu tata tertib dah. Tata tertib dia lepas daripada khatib turun tu, lepas daripada aqimus salah tu, pada sebut aqimus salah lah kali, sebelum dia turun tu sunat disebut aqimus salah. Maka ketika dia turun itulah Bilal qamat. Bila qamat dan dia segera turun, disunatkan bagi khatib untuk segera turun dan sampai kepada tempat imam tu, tempat dia nak jadi imam tu, berserta dengan habisnya qamat, ma'a faraghil iqamah, serta dengan habis qamat. Itu supaya nak berhati-hati untuk mentahqiqkan makna muwalat, untuk mentahqiqkan makna muwalat. Sebab syarat di antara kedua khutbah Jumaat dengan solat Jumaat itu syaratnya mesti muwalat. Muwalat dengan bahawa tidak boleh terlalu panjang sehingga sekiranya ada orang yang nak solat sunat 2 rakaat pada masa tu, maka dia sempat solat sunat 2 rakaat yang ringan selepas daripada imam habis khutbah yang kedua, sebelum daripada mengangkat takbir untuk solat Jumaat. Jadi untuk tahqiqkan, untuk memastikan mualat tu betul-betul wujud, maka sunat bagi khatib turun dengan segera daripada mimbar ke mihrab bersama-sama dengan habis qamat, bersama-sama dengan habis qamat. Hak ni banyak masjid ataupun tempat sembahyang Jumaat kita tak jaga bab ni. Dia kurang jaga. Khatib pun tak jaga, imam pun tak jaga, Bilal pun tak jaga. Sebahagian daripada khatib ataupun imam tu siap boleh meluruskan saf lagi. Berada di belakang tengok saf lalu perapat masuk. Budak-budak duduk diam, jangan duduk hingat. Yang mana yang tak mau sembahyang tu pergi duduk belakang. Yang bawa anak-anak tu perhati anak-anak dia, siap boleh tolong pesan lagi. Benda tu menjadikan mualat di antara khutbah dan juga solat Jumaat itu boleh jadi wujud, boleh jadi tak wujud. Dah lepas daripada dia, lepas pada habis khutbah tu, dia turun tu, Tok Bilal tak qamat lagi. Dia turun dulu daripada mimbar, kemudian dia berjalan pergi ke tempat mihrab. Tu dah makan masa dah sikit. Makan masa sikit.
Kemudian Bilal qomat sampai kat imam kat tempat kat mihrab dah, baru Bilal qomat. Qomat pun dah makan masa dah sikit. Kalau kita kata tak sampai seminit pun dah makan masa dah situ. Campur pula dengan dia duduk tengok, dia duduk perhati soft, kaki tak lurus, soft tak sama, ada renggang, ada kekosongan. Kemudian pesan kepada budak-budak yang hadir, jangan bising, jangan main, jangan kacau kawan dan sebagainya. Habis dia puas hati dah, barulah dia angkat takbir untuk solat Jumaat. Maka perkara tersebut dikhawatiri memutuskan mualat di antara khutbah Jumaat dan solat Jumaat. Dikhawatiri sebab 2 rakaat solat sunat yang ringkas ni tak sampai 3 minit pun. 2 rakaat solat sunat yang ringkas, yang hanya buat yang wajib saja, tak sampai 3 minit pun. Dia ringkas saja. Takbir, baca Fatihah, rokok dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk di antara sujud dengan tumakninah, bangkit pula untuk rakaat yang kedua, Fatihah, rokok dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sampai baca tahiyat yang wajib saja, sampai kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ataupun tak baca wa ala ali sayyidina Muhammad, sunat ba'ad, bagi salam sekali. Maka tak sampai 3 minit pun, 2 minit lebih je. Jadi masa yang digunakan, masa yang dibuang lepas daripada habis khutbah Jumaat sampai nak takbir pula tu, dia boleh jadi lepas dah daripada masa tu. Kalau tak jaga bagi elok, kalau tak jaga bagi elok. Maka kalau putus mualat tu nak kena buat apa? Kalau putus mualat tu nak kena baca khutbah lain, nak kena start balik khutbah daripada awal. Sebab putih mualat kena ulang balik pada awal, kena mula balik daripada khutbah yang pertama semula. Sebab tu bab ni kena jaga bagi elok. Maka disunatkan bagi imam ataupun bagi khatib yubadiru bin nuzul, dalam kitab kita sebut bersegera dengan turun dari mimbar, supaya dia sampai kepada mihrab berserta dengan habisnya iqamah, ni dipanggil untuk memastikan mualat itu tahakkuk, mualat di antara khutbah Jumaat dan solat Jumaat itu benar-benar wujud. Dan juga takhfifan 'alal hadirin, ilat yang kedua yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, dan juga untuk meringankan ke atas orang yang hadir. Dia dah dengar khutbah dah, nak main Jumaat lagi, sekali nak balik lapak nasi dan sebagainya. Itu. Ni benda yang kena jagalah. Kalau kita ni orang yang sememangnya khatib untuk solat Jumaat dan sebagainya, benda ni kena jaga. Kalau bab solat lain, solat raya ke apa ke, tak apa, khutbah dia lepas daripada sembahyang. Tak, ni solat Jumaat fardu ain. Dan dia ada syarat yang agak ketat lah, terutamanya dalam bab mualat tu, kena pastikan betul-betul. Qomat tu saja dah makan masa dah. Kita punya tempat sembahyang kita ni, adat di tempat sembahyang kita ni, khatib turun daripada mimbar sampai ke mihrab baru qomat. Tu dah makan masa dah. Diturun nak pi tu, kita kata contohlah kita letak 15 saat aku laju 15 saat, tak apalah kita letak yang ringkas 15 saat. Qomat dah makan berapa saat? Qomat kita kata makan 30 saat. Tu dah dekat seminit dah tentu saja. Nak jawab qomat lagi, nak perhati soft lagi dan sebagainya, nak mula takbir lagi. Jadi dah ada kemungkinan dekat situ tanda-tanda untuk panjang senggang di antara khutbah dan juga sembahyang, yang boleh dikhawatiri boleh memutuskan mualat di antara khutbah dan juga solat. Kena jaga bagi elok itu. Wa yukrahu iltifatuhu, dan dimakruhkan bagi khatib iltifatuhu, berpaling muka khatib ketika khutbah lah. Ini yang kita sebut tadi ni. Dia jangan beralih dengan badan ke kiri dan ke kanan, hatta mukanya pun jangan beralih ke kiri dan ke kanan ketika khutbah dan ketika nak sembahyang. Ketika nak sembahyang, khatib ataupun imam solat Jumaat tak lagi disunatkan untuk memerhatikan saf makmum.
Bukan masa dia dah untuk perhati yang mana ada kosong, soft tak lurus tak, bukan masa dia dah. Dia kena terus semayang untuk mentahaqquqkan, untuk memastikan mualat itu benar-benar terhasil. Jadi makruh dia iltifat. Sama ada iltifat ketika berpaling ketika baca khutbah, makruh, sebab menafikan keadaan seumpama solat tu yang kita bincang tadi ni, yang sunatnya dia bagi khutbah dengan khusyuk tadi ni. Begitu juga makruh juga dia berpaling ketika habis daripada khutbah dan sebelum dia bersemayang, berpaling ke arah makmum. Dah ketika tu tak disunatkan dah. Dia hanya sunat menghadap ke makmum ketika menyampaikan khutbah. Dalam proses menyampaikan khutbah tu sunat dia menghadap ke arah makmum. Kemudian habis khutbah dia turun daripada mimbar tu menghadap ke kiblat, jangan beralih belakang dah. Jangan beralih belakang dah. Makruh. Makruh juga wal isyaratu biyadihi, dan berisyarat dengan tangannya, menunjuk dengan tangannya semasa khutbah pun makruh juga. Ini kita sebut kata gawang tangan ni, ditunjuk sana, ditunjuk sini. Ni tuan-tuan semua macam tu lah, tunjuk dengan satu jari kan tangan. Tuan-tuan semua kena bersyukur kehadrat Allah dan sebagainya. Tangan tu jangan duk tunjuk rata. Sebab tu disunatkan pegang sesuatu dengan tangan kiri dan kanan memegang mimbar untuk memastikan tangan tidak bergerak. Kalau tak ada apa, qiyam tangan dekat perut macam dalam sembahyang. Kalau nak lepas ke bawah pun, kalau dia rasa, dia yakin dia boleh mengawal diri dia daripada menggerak-gerakkan tangan, maka tak mengapa, macam yang kita sebut tadi. Maka makruh mengisyaratkan dengan tangannya semasa khutbah. Ni melainkan kerana hajat lah, kena kait sikit. Illa lihajatin, melainkan kerana hajat. Kalau ada hajat tak apalah, ada keperluan untuk ditunjuk, dia memberi isyarat dengan tangan dan sebagainya, maka pada ketika tu disunatkan kalau tunjuk, maka tunjuk dengan jari telunjuk dia. Apa nama, ada kecemasan ke, ada keperluan ke, ada orang dalam kesusahan dan sebagainya, ada musibah dan sebagainya, perlu kepada tunjuk dengan tangan. Perlu bertunjuk dengan contohnya ada bunyi bising dan sebagainya, terganggu, untuk tutup bunyi bising dan sebagainya. Kalau tak tutup pintu, maka diminta tu tolong tutup pintu tu, bising dan sebagainya, maka tak apalah, ada hajat, ada keperluan, dan tunjuk dengan jari telunjuk disunatkan. Kalau dia ada keperluan, maka ditunjuk, isyarat itu dilakukan dengan jari telunjuknya. Itu kalau ada hajat. Kalau ada hajat. Makruh juga wadaqquhu darajal mimbari, wadaqquhu darajal mimbari, dan makruh juga mengetuk akan anak tangga mimbar. Mengetuk akan anak tangga darajah, akan anak tangga mimbar. Ketuk ni sama ada dengan tongkatnya ataupun dengan pedangnya, kalau dia pakai pedang lah, ataupun dengan tombaknya, ataupun dengan kakinya ketika mana dia naik tu. Kalau kaki kita panggil hentak lah, kalau dengan tongkat ni kita panggil ketuk. Tengoklah terjemah yang mana sesuai dengan kita punya ayat bahasa kita lah. Kalau yang dia pegang tu tongkat, maka makruh mengetuk anak tangga tu dengan tongkat ketika dia naik ke mimbar. Kalau dia tak ketuk dengan tangga dengan tongkat pun, dia hentak dengan kaki je ketika naik. Dia hentak dengan kakinya pada ketika naik ke mimbar, tu pun makruh. Tu pun makruh. Makruh juga bagi imam bila mana dia sampai ke atas tu, dia berdoa sebelum daripada dia duduk, pun makruh. Sampai ke atas mimbar tu, selepas daripada dia bagi salam contohnya, sebelum dia duduk tu dia baca doa dulu, makruh. Situ bukan tempat untuk baca doa. Yang sunatnya dia naik ke atas mimbar, menghadap ke arah jemaah, bagi salam dan duduk. Sebahagian daripada petua ataupun sebahagian daripada amalan seseorang lah, amalan khatib ini sebutkan dalam kitab-kitab fiqh, apa nama, khutbah al-juhala. Dalam kitab-kitab fiqh sebut khutbah al-juhala, khatib yang jahil, khatib yang jahil tentang hukum hakam. Dia naik atas mimbar, dia bagi salam, sebelum dia duduk dia baca doa dulu. Tu makruh baca doa pada masa tu, bukan masa dia.
Habis. Kemudian katanya wa yaqra'u fil ula, dan membaca, sunatlah maksudnya, dan disunatkan membaca oleh imam fil ula, ai fi raka'atil ula, pada rakaat yang pertama tu surah al-Jumu'ah. Sunat baca surah Jumu'ah kamilatan lah, secara sempurna, sunat. Wa fi tsaniyati, dan pada rakaat yang kedua al-Munafiqin, surah al-Munafiqin pun sama kamilatan. Yang sunatlah baca dengan sempurna. Kalau tak boleh sempurna pun bacalah beberapa potong ayat. Kalau tak boleh sempurna pun bacalah beberapa potong ayat. Dan pada bab ni tak dituntut redha makmum. Walaupun sebahagian makmum tak redha dengan bacaan yang panjang, contohnya lah makmum rasa tu bacaan yang panjang, maka tak dituntut untuk memohon redha daripada makmum. Kalau mayang jemaah biasa, kalau imam nak baca surah yang panjang, dia mesti ada redha daripada makmum. Dia mesti minta izin daripada makmum untuk baca surah yang panjang dalam solat dia. Tapi untuk solat Jumaat, walaupun makmum tak redha sekalipun, imam tetap sunat baca surah Jumaat pada rakaat yang pertama, surah Al-Munafiqin pada rakaat yang kedua. Ataupun fil ula, pada rakaat pertama baca al-a'la, surah al-a'la sampai habis. Wa fi tsaniyati, dan pada surah yang kedua al-Ghasyiyah, hal ata 'alal Ghasyiyah, pada rakaat yang kedua. Sunat itu, sunat dibaca tu jahran, secara deras, secara kuat, secara kuat. Dia tak sama macam Zuhur lah. Zuhur kita baca sir, baca secara perlahan. Tapi Jumaat tak sunat dibacakan surah dalam solat, juga Fatihah dalam solat Jumaat sunat dibacakan dengan jahran, dengan lantang. Maka boleh kita baca pada rakaat pertama surah Jumaat digandingkan dengan rakaat yang kedua surah Al-Munafiqun, ataupun kita baca surah yang pertama surah Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, digandingkan dengan rakaat yang kedua surah Al-Ghasyiyah. Tetapi set yang pertama tadi ni, Jumaat dan Munafiqin, itu lebih afdal, lebih afdal. Dia sangat-sangat dituntut, sebab tu tak disyaratkan redha makmum. Kedua-dua surah ni sangat-sangat dituntut untuk dibaca pada sembahyang Jumaat. Hatta disebutkan kalaulah tak habis surah yang pertama, contohnya surah Jumaat dibaca sekerat dalam rakaat yang pertama, sunat disambung baki yang tidak dibaca pada rakaat yang pertama tu dalam rakaat yang kedua, kemudian baru mula Munafiqun. Sunat sampai taraf tu, walaupun membawa kepada panjang rakaat yang kedua. Betul. Sebab dia sangat-sangat muakkad, sangat-sangat dituntut dua surah ni. Kalau terbalik pun sama. Surah pertama, rakaat pertama contohnya dia baca surah Munafiqun, maka sunat dibaca dalam surah yang kedua tu surah Jumaah. Terbalik pun tak apa. Tak apa ni, tak dapatlah afdal tu. Afdalnya rakaat yang pertama tu Jumaat. Tapi kalaulah dia baca pada rakaat pertama Munafiqin contohnya, maka pada rakaat yang kedua sunat dia baca Jumaat, supaya tidak kosong salat Jumaat itu daripada kedua-dua surah ni. Kerana sangat muakkad perintah dengan kedua-dua surah ni, perintah membaca kedua-dua surah ni. Habis. Kemudian katanya faslun fi sunanil Jum'ah. Jadi dulu panjang lagi. Kemudian katanya faslun fi sunanil Jum'ah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tak ada soalan kan? Tak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.